Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar berita panas. Hari ini dipetik dari Malaysia Kini bertajuk Hassan, KPSPRM, Peguam Negara dilantik oleh Muhyiddin. Berita penuh. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim mengingatkan bahawa Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki dan Peguam Negara Idrus Harun dilantik ke jawatan masing-masing ketika pentadbiran Muhyiddin Yassin. Justru, Hassan berkata dia yakin tidak wujud unsur pendakwaan politik bahawa pun terpilih terhadap Muhyiddin yang kini berdepan 6 pertuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Saya setuju dengan kenyataan media SPRM dan Peguam Negara bahawa tidak wujud pendakwaan terpilih atau pendakwaan politik untuk sengaja menzalimi ahli politik pemimpin tertentu. Dua ketua agensi kerajaan ini dilantik oleh Perdana Menteri ke-8 iaitu ahli Parlimen Pago sendiri. Kita perlu menjaga imej dua agensi terpenting pelaksanaan undang-undang ini, iaitu SPRM dan Pejabat Peguam Negara AGC, katanya menerusi siaran langsung di Facebook hari ini. Semalam Muhyiddin dihadapkan dengan 4 pertuduhan menggunakan kedudukan mendapatkan rasuah RM232.5 juta dan 2 kesalahan pengubahan wang haram membabitkan RM195 juta ringgit. Susulan itu, sejumlah pemimpin PN menyifatkan pertuduhan itu sebagai berniat melemahkan Bersatu dan PN. Sebelum ini, dua pemimpin Bersatu turut dihadapkan dengan pertuduhan rasuah berkaitan program Jana Wibawa, iaitu bekas Ketua Penerangan Wan Saiful Wanjan dan timbalan Ketua Bersatu segambut Adam Radlan, Adam Muhammad. SPRM dan AGC telah menafikan wujud campur tangan dalam siasatan berkaitan program itu. Hassan turut menggesa mana-mana pihak yang telah didakwa agar berlapang dada dan dengan tidak mudah menganggap mereka sebagai mangsa pendakwaan terpilih atau Perdana Menteri Anwar Ibrahim mahu menzalimi mereka. Saya percaya bukan itu tujuannya dan negara kita ini, bukan Perdana Menteri atau Menteri Keuangan yang boleh bermaharaja lela. Kuasa yang ada pada Perdana Menteri akan disemak, diimbang dan diperiksa oleh semua rakyat termasuk ahli-ahli parlimen kerajaan. Kita tidak akan membiarkan Perdana Menteri menzalimi sesiapa, tetapi kalau dia melakukan usaha memerangi rasuah, menjaga ekonomi negara, selamatkan wang rakyat, tentulah kita perlu sokong dia, katanya lagi. Hassan memang dikenali sebagai lantang menyuarakan pandangannya, termasuk mengkritik Anwar yang juga presiden kepada parti yang dianggotainya, yaitu PKR. Bekas pengurus PKR Johor itu juga membangkitkan ramai lagi ahli politik yang telah didakwa dengan pertuduhan rasuah di mahkamah, termasuk timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi, ahli Parlimen Bagan Lim Guang Eng, dan ahli Parlimen Muar Syed Siddiq Syed Abdul Rahman. Dia mengingatkan individu yang berdepan dakwaan mahkamah belum bersalah sehinggalah disabitkan di mahkamah dan semua pihak perlu yakin dengan integriti para hakim. Saya menyeru agar kita beri ruang keluhuran undang-undang berjalan tanpa diganggu. Dengan beban hutang yang ditanggung negara kini kira-kira RM1.2 triliun serta masalah kitirisan, sudah menjadi tugasnya dan ahli parlimen lain untuk menyokong usaha Anwar dalam membentras Anwar. Minta maaf, membentras rasuah. Saya menyokong memang patut Perdana Menteri melancarkan satu usaha membentras rasuah. Kalau tidak sekarang, bila lagi? Setakat cakap manifesto tak cukup. Pelaksanaan perlu ada, katanya lagi. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar berita panas hari ini dipetik dari Malaysia Kini bertajuk Entiti Individu dalam Perbicaraan Muhyiddin. Berita penuh. Kertas pertuduhan bagi perbicaraan rasuah Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menamakan 3 syarikat dan 1 individu. Satu set pertuduhan berkaitan undang-undang pengubahan wang haram, manakala satu lagi adalah berkaitan penyalahgunaan kuasa. Di bawah ialah gambaran ringkas tentang entiti dan individu yang terlibat. Bukhari Equity Sendirian Berhad dimiliki oleh Syed Mokhtar Shah Syed Nor dan istrinya Sharifah Zara Syed Kecik
memiliki Bukhari Equity Sendirian Berhad dengan Syed Mokhtar mempunyai 99% kepentingan. Rekod syarikat menunjukkan bahawa ia adalah sebuah syarikat pemegang pelaburan dengan alamat di tengah-tengah Kuala Lumpur dan dalam jarak berjalan kaki dari Masjid Negara. Alamat tersebut dikongsi oleh Perspektif Lane (M) Sendirian Berhad, Yayasan Al-Bukhari dan Yayasan Keamanan Global Perdana. Menurut senarai Forbes 2022, Syed Mokhtar adalah rakyat Malaysia ke-15 terkaya dengan anggaran nilai harta AS 1.5 bilion bersamaan RM6.8 bilion ringgit. Syed Mokhtar terkenal dengan sikap dermawannya dan empayar perniagaan yang merangkumi pertanian, pembuatan, telekomunikasi dan industri media. Bukhari Equity Sendirian Berhad didakwa telah memasukkan RM120 juta dalam akaun bank CIMB Bersatu antara 25 Februari 2021 dan 16 Julai 2021. Syarikat itu membuat deposit lagi sebanyak RM75 juta ke akaun bank yang sama antara 8 Februari 2022 dan 8 Julai 2022. Kertas pertuduhan terhadap Muhyiddin menyatakan kedua-dua perbuatan itu melanggar Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 dibaca bersama Seksyen 87-1 Akta sama. Muhyiddin menghadapi satu lagi pertuduhan menyalahgunakan jawatannya bagi suapan RM200 juta daripada Bukhari Equity Sendirian Berhad untuk bersatu. Pertuduhan ini membabitkan pelanggaran Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 antara 8 Februari 2021 dan 25 Februari 2021. Selepas Muhyiddin dibebaskan daripada soal siasat SPRM malam tadi, dia memberitahu pemberita bahawa salah satu pertuduhan adalah berhubung keputusannya memberikan pengecualian cukai untuk Yayasan Al-Bukhari. Nepturis Sendirian Berhad ialah sebuah syarikat pembinaan dan kejuruteraan. Meskipun rekod Suruhanjaya Syarikat menyenaraikan syarikat itu sebagai kontraktor untuk berkhidmatan penyelenggaraan. Pemilikan sama rata antara Aliza Abdul Malik dan Rizman Akum Khan. Pada tahun kewangan 2021, syarikat itu mempunyai pendapatan RM13 juta dan memperoleh keuntungan RM1 juta ringgit. Dalam perbicaraan berasingan terhadap Wan Saiful Wanjan, syarikat itu didakwa telah membayar bekas ketua penerangan Bersatu itu RM6.96 juta untuk mendapatkan surat anugerah daripada Kerajaan Persekutuan bagi projek Central Spain Road, sertik ke persimpangan Leburaya Pantai Timur bernilai RM232 juta ringgit. Ini adalah sebahagian daripada projek Central Spain Road yang akan menjangkau dari Kuala Krai, Kelantan ke Bentong, Pahang. Nepturis Sendirian Berhad turut disebut dalam kertas pertuduhan terhadap timbalan Ketua Bersatu Segambut, Adam Radlan Adam Muhammad, yang didakwa meminta rasuah RM2 juta dan menerima rasuah RM4.1 juta daripada seorang individu bernama Lian Tian Chuan untuk membantu syarikat itu memenangi kontrak projek bernilai RM141 juta ringgit. Mengikut kertas pertuduhan Muhyiddin, dia didakwa menyalahgunakan kedudukannya sebanyak RM1 juta sebagai suapan daripada Nepturis Sendirian Berhad antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. Memforce Sendirian Berhad, sebelum ini dikenali sebagai Memforce Construction Sendirian Berhad, merupakan syarikat yang terlibat dalam pembinaan, penyewaan jentera, penyewaan premis dan survei CCTV. Pemilikan syarikat dibahagikan antara Syahrini Kasim 60%, diikuti Syah Radzi Samsudin 39% dan Faizak Kasim 1%. Menurut rekod Jabatan Kerja Raya, Mem4 di bawah nama lamanya telah dikontrak oleh kerajaan untuk membina bangunan sekolah seawal tahun 2008. Syarikat itu telah diperbadankan pada tahun 1996. Maklumat keuangan terkini yang tersedia dengan Suruhanjaya Syarikat adalah untuk tahun 2017 yang menunjukkan syarikat itu memperoleh hasil sebanyak RM133
37.294 sen pada tahun itu dan mencatatkan keuntungan sebanyak Rp312.113 ringgit. Mengikut kertas pertuduhan, Muhyiddin telah menyalahgunakan jawatannya untuk dorongan Rm19.5 juta daripada Mem4 Sdn Bhd antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021 untuk manfaat bersatu. Azman Yusof, 51, lebih dikenali sebagai Ketua Persatuan Kontraktor Bumi Putra Malaysia. Dia juga merupakan ahli Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDV, sebuah badan berkanun sejak 2019. Kertas pertuduhan menyatakan bahawa Muhyiddin telah menyalahgunakan jawatannya untuk dorongan Rm12 juta daripada Azman untuk faedah bersatu antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021.